tu part 1. Macam tu. Okay. So kita akan sambung sahaja tutorial, tengok yang mana yang perlu kita bincang, boleh sambung. Kita akan bincang dengan tutorial berapa dulu? Tutorial 2 kan. Okay. So untuk pengetahuan juga, kita akan ada quiz pada hari Rabu ini. So hopefully semua orang dah get ready dengan quiz tersebut. Saya dah bagi maklumat dalam tu chapter apa yang masuk, sampai mana, sub chapter dan sebagainya. Jadi tolonglah study accordingly. Tutorial 1, tutorial 2. Tutorial 2 tu bahagian yang itulah. So sepatutnya tutorial 1 dan tutorial 2 kena tahu lah macam mana nak jawab dia. Okay. Bila mana kita nak gunakan apa panggil graphical methods ataupun resolve dia. Hari tu kita last our tutorial class is on Monday 2 weeks before 2 weeks before kita buat tutorial dan kita dah habiskan sampai nombor 22. So by that time saya ingat kan insyaAllah kamu dah settlekan. Tengok, saya bagi juga recording of tutorial 2 part 1 sebab saya takut kamu nak study dulu untuk chapter untuk quiz. Untuk quiz this coming Wednesday. That's why saya bagi dulu so takutlah in case kalau kita tak sempat But okay, kita boleh continue. Maybe kita nak teruskan dengan tutorial 2 balik ataupun part of the rest of tutorial 2. Sepatutnya kalau ikut schedule dia minggu ni kita kena discuss rest of tutorial 2 sampai habis dan masuk ke tutorial 3. Tapi takut tutorial 3 tak ready lagi, tak apa, kita tengok dulu keadaan macam mana. Okay, so kita nak tengok mana dulu, silakan. Siapa yang nak present dulu? Silakan. Sir? Start dengan soalan MCQ ke? Terpulang. Okay. Kalau nak start dengan soalan MCQ pun boleh, walaupun dah tahu jawapan dia kan. Terpulang. Saya takutlah ada lagi yang masih belum ni. Okey je. Okey, boleh je. I'm expecting macam ni you all semua tolong jangan ada satu sikap macam bila buat tutorial nak buat soalan dia je. Jangan buat tak yalah buat soalan orang lain, tak. Jangan. Okay, better buat semua soalan. That's why kita tak kisah pun nak discuss ke tak discuss, sebab by right you know every tutorial session kena ada buat tutorial. Okay, so siap tak siap doesn't matter, tapi cuba untuk buat, cuba untuk jawab. Okay, so I'm expecting all of you bersedia dengan setiap soalan tu. Maknanya kalau alamak aku tak prepare soalan ni, tak apa, tapi aku buat, aku explain yang aku tahu je lah. Macam tu, simple don't make it complicated. Alright, so kalau nak start dengan MCQ, yes, proceed saja. Saya terpulang pada kamu. Yeah, just proceed. As long as ada orang nak present dulu, teruskan. Okay. Teruskan. Kenapa padam balik? Sekejap. Sir, soalan number 1. Yes. Does a car speedometer measure speed, velocity or both? Jawapan dia speed, sebab speed dia scalar quantity, dia involve one measurement which is magnitude. Velocity ni dia vector quantity, dia involve both magnitude and direction. Okay. Very good. Teruskan. Saya kejap
Okay, boleh. Ya, kejap. Okay, boleh nampak kan? Okay, Boleh. untuk soalan nombor 2, a ball is thrown vertically upward and what are its velocity and acceleration when it reach its maximum altitude? Saya jawab A, velocity 0, acceleration constant and directed downward. Sebab kalau ball tu dia dibaling ke atas, tak silap saya daripada nota, initial velocity dia positif. Jadi bila dia baling ke atas, dia velocity dia akan decrease dan bila sampai ke maximum altitude, V dia akan jadi kosong. Sebab tu velocity dia adalah 0. Lepas tu acceleration dia constant sebab acceleration constant ni dia equal to dia acceleration constant ni with magnitude dia equal to the free fall sebab sekarang kan kita free fall. So dan dia directed downward. Takkan dia nak pergi upward lagi sebab dia sudah dekat maximum height dah. So sebab tu A. Jawapannya. Sekejap. Okay. Very good. Adalah part of it. Okay. Tak masalah explanation macam tu kita bagus Alhamdulillah. A ball is thrown vertically upward, ada velocity, acceleration, reach constant dan tak ada masalah So pemahaman mengenai velocity, acceleration dalam tajuk free fall ni sangat crucial sangat crucial sebab bila orang salah faham, ada orang dia faham macam ni. Dia samakan gravity G dengan A, dia samakan. Sedangkan A ialah acceleration. Ingat ayat dia A acceleration, G ialah gravitational acceleration. G maksud dia ialah A. Tetapi bila dalam tajuk free fall, dia jadi satu elemen G. Bukan dalam tajuk free fall je, dalam tajuk projectile motion pun dia akan jadi G. Bila bola apa-apa benda, everything yang melantun ke atas ke melantun ke bawah, yang penting dia berada di udara. Benda yang berada di udara dia akan pakai A equals to negative G. Itu je. A equals to negative G. Maksudnya kalau awak nak pakai A, kenalah tulis negatif 9.8. Tapi kalau awak pakai G, awak kena letaklah negatif tu dekat depan. Okay. So yang lain-lain tak ada masalah. Okay, thank you. Teruskan. Sekejap, macam mana nak share screen melalui phone? Okay. Sekejap. Ya, tak apa. Nampak saya ada share ke sir? Mute. Sir mute sir. Okay, sorry. Apa tadi nampak? Lepas tu nampak. Lepas tu awak Okey. pilih balik tadi. Okey, sekejap. Ni nampak ke sir? Ya, nampak. Okey. Soalan nombor 3. A ball is thrown vertically upward. What is the acceleration of the ball just before it hits the ground? Saya jawab C. Acceleration remains constant in magnitude but change in direction throughout the ball's free flight. So actually saya tak faham. Tapi saya ada baca note. Saya macam jawab C sebab hampir sama dengan note. Hampir sama Dan saya tak faham free flight itu apa. Okay, soalan dia ialah a ball is thrown vertically upward. What is the acceleration of the ball just before it hits the ground? Okay, bila bola baling ke atas, of course dia akan jatuh kan. So apa acceleration dia pada masa dia sebelum dia jatuh.
Kenapa kita tanya moment sebelum dia jatuh? Kalau dia dah jatuh, buat apa nak cari lagi? Acceleration memang dah kosong. Kan? Itu salah satu part kan. Okay. So sekarang ni, what is the acceleration of the ball just before it hits the ground? Okay. So kalau kamu jawab, okay, contoh dia kamu jawab C, acceleration remains constant in magnitude but change in direction throughout the ball's free flight. Okay. Situation dia memang betul, acceleration remains constant. Okay. But in terms of change in direction throughout the ball's free flight, itu yang salah. Okay, the acceleration of the ball remains constant in magnitude and direction throughout the ball's free flight from the instant it leave the hand. Contohlah kan, leave the hand until the instant just before it strikes the ground. Okay, the acceleration is directed downward and has a magnitude equal to the free fall of acceleration G. Itu yang maksud saya tadi. Situation dia lah, walaupun kita baling bola, dia cerita pasal acceleration walaupun kita baling bola tu ke atas ataupun bola tu jatuh ke bawah, acceleration dia akan tetap jadi negative G. Dia tidak akan berubah value dia. So dia katakan acceleration remains constant in magnitude and direction throughout the ball's free flight. Maksud dia dari segi direction, acceleration memang akan jadi nilai itu sahaja. Dia tak akan jadi tiba-tiba dia jadi G lah, tak. Dia akan jadi A equals to negative G. Nilai itu akan dipakai terus. Jadi jawapan dia sebenarnya ialah D tetapi D. D lah. D. Oh, jadi acceleration dia tu sama lah, tak sama. Tak, acceleration memang sama. Tapi yang salah dekat awak sekarang ni ialah awak bagi tahu direction dia berubah. Oh, Kan okay. acceleration tak berubah. Direction dia tidak berubah. Walaupun dia naik ke, sebab situation dia naik ke atas ke jatuh ke bawah ke, dia tetap A equals to negative G. Okay? Okay. Baik. Next. Good, very Okay, good. sir. Okay. Sambung terus. Jangan tunggu. Tak sempat lagi. Okay, tadi tak dengar, ni baru dengar. Okay, soalan dia. Determine which of the following moving objects obey the equations of projectile motion developed in this chapter. Projectile motion kan pergerakan dia macam parabolik macam tu. So, a ball is thrown in an arbitrary direction. Pergerakan dia parabolik. B, a jet airplane crosses the sky with its engines thrusting the plane forward. Pergerakan dia tak parabolik. C, a rocket leaves the launch pad. Pergerakan dia tak parabolik. D, a rocket moves through the sky after its engines have hit. Parabolik. E, a stone is thrown in the water. Parabolik. Jawapan dia B, A dan D. Okay, kenapa B itu bukan, C itu bukan, E itu bukan? Kenapa jawapan A dan D? Okay. Boleh explain sikit lah mana kamu tahu ya. Sebab dia bergerak dari atas ke bawah. Ataupun yang mana tu contoh dia? A stone is thrown underwater. Okay, underwater. Kita baling dari atas. Dari atas. The stone is thrown underwater. Okay, thrown. Dia susah kita nak dapat parabolik. Parabolik ni biasanya parabolik ni adalah situation dia launch pada level dan dia jatuh pada level yang sama. Itu parabolik. Okay. Alright? Okay. Okay, thank you. Next.
Saya start chapter 3 tau. Tak faham. Start chapter 3 macam mana? Saya start tutorial chapter 3. Oh, okey. Awak terus langkah ke sana Okey. Saya okey je. Ni soalan apa? Projektan? Okey. Okey, sebelum awak start Atira, yang lain-lain untuk chapter, untuk nombor-nombor yang nombor 5, nombor 24, nombor 34, nombor 5. Atira nak buat nombor apa? 51 Nombor 7. Oh, nombor 7 terus. Saya nak tanya dulu untuk part yang sepatutnya kamu buat quiz 24, 34 dengan 51 tu. Ada problem tak? Apa-apa soalan yang tak faham? 5, 24, 34 dengan 51. Ada problem tak? Saya nak tanya. Untuk the whole class kalau ada problem, then tolong addresskan saya supaya kita boleh bantu. Sebab itu yang based on kamu tengok dalam recording kan. Kalau memerlukan explanation saya ke apa ke, please let me know. Ada tak? Nombor 24. Pardon? 24. 2. Nombor 24. Nombor 24, 2. Find the instantaneous. Betul Betul. Betul, okey. Okey, semua orang tengok soalan masing-masing kalau saya nak project pun boleh juga tapi cuma tengok masing-masing punya soalan. Okay, dia ada graph, dia beri graph graph V versus T. So, kita kena tengok dulu V versus T maksud dia velocity against time. Bila velocity against time, acceleration mesti dapat daripada gradient. Mesti dapat daripada gradient. Okay, so dalam situation ni kamu tengok kita ada nampak ada 3 cases. Satu daripada saat kosong sampai saat ke-5 itu dia punya velocity dia negatif 8. Kita kena faham macam tu situation dia. Dan pada saat ke-15 sampai saat ke-20 itu velocity dia ialah 8 meter per second. Pada masa 5 sehingga 15 dia punya velocity dia kita tak sama. Dia berubah-ubah. Jadi kalau kita faham V versus T, dia punya kecerunan ataupun gradient dia akan dapat acceleration. Okay. So soalan dia adalah find the instantaneous acceleration at 2. At 2. Jadi bila instantaneous acceleration, okay, kita kena tengok acceleration pada tempat time yang dia bagi tahu tu. So time 2 seconds, acceleration jadi kosong sebab pada masa tu kalau kita tengok gradient pada masa time t equals to 2 seconds memang dia kosong. Okey, kita tengok B pula. 10 seconds. 10 seconds dia duduk pada satu garis yang ada gradient. Jadi kita kena calculate gradient tersebut. So kita dah calculate dalam part 1 kan. 24 part B1. 24B. Dapat 1.6 meter per second square. Betul ke? Betul tak? Betul. Betul. Takut saya shock seorang-seorang je kan. Okay. So dapat 1.6. Jadi jawapan dia 1.6 meter per second square. Dia nak tengok gradient dia je. Gradient. Sebab apa saya kata gradient? Sebab dia memang V versus T. Bila V versus T, memang dia punya gradient ialah acceleration. Okay. Dan pada yang soalan nombor 2C, 18 second. 18 second dia balik pada kosong. Sebab pada masa tu, dia dah decline. Okay. Acceleration dah jadi kosong. So, itu ke? Betul ke kamu tanya soalan tu? Soalan tu macam, betul tak? Adakah saya bercakap dengan soalan yang sama? Betul kan? Maksud dia, instantaneous acceleration tak perlu nak risau sangat. It's a matter of you calculate apa yang berlaku. Kalau katalah dia beri X versus T. Contoh dia X versus T. Jadi kamu calculate lah dia punya gradient. Gradient dia dapat V. Tapi kalau V versus T, dia ada dua jenis graf je. X versus T dengan V versus T. Yang betul-betul kita faham. Sebab X versus T, gradient dia dapat V. V versus T, gradient dia dapat A. Kalau dia beri masalah, dia beri problems, contoh dia
dia beri curve graphs, graf yang melengkung. Itu dah baru kena buat tangent. Ada kawan-kawan kamu yang tanya saya, kenapa kita nak draw tangent? Soalan dia sekarang ni, kalau kamu diberi curve graph, macam mana nak cari gradient? Tujuan utama kita cari gradient ialah nak dapatkan benda-benda tu lah, as instantaneous tu. Tetapi sekiranya kamu tidak diberi graph tapi diberi function y equals to bla 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 t, then baru kita kena faham yang kita terpaksa cari dia punya dy dx dia, dy dt dia. Okay, maknanya kita kena dapatkan differentiation of y tadi. Itu cara. Sebab apa kita nak cari differentiation? Sebab kita nak cari gradient lah. Kan? Itu sebab dia. Tapi gradient melalui function ialah melalui differentiation. Okay? Tapi kalau dah diberi graph, beri graph pula straight line, tak ada masalah. Instantaneous cari lah. Cuma instantaneous ini, macam kalau kamu tengok soalan A dengan soalan B. Soalan A, dia mention daripada second ke berapa. Sebab soalan dia average acceleration. Tapi kalau soalan B, soalan yang kamu tanya tadi, dia merujuk kepada masa itu. 2 seconds, 10 seconds, 18 seconds. Dia tanya directly tempat tu. Apa berlaku? Jadi kalau kita dah faham, kita calculate je acceleration pada tempat tu. Then we can get the instantaneous apa yang dia nak. Itu maksud instantaneous. Dia nak tahu tempat itu. Dan tu kan saya guna perkataan ni dalam lecture. Dan tu juga dia nak tahu. Itu maksud dia. Okay? Soalan lain? Guys? Okay. Yalah, soalan lain? Boleh Atira teruskan? Boleh. Okay, Atira. The floor is yours. Okay, untuk soalan A, what are the coordinates of the initial position of the stone? Jawapan dia 0.50. Lepas tu, untuk soalan B, what are the components of the initial velocity? Soalan B ni saya tak faham sangat components tu apa, tapi saya jawab horizontal motion and vertical motion. Betul tak, Sir? Dia bukan semata-mata ayat tu. Maksudnya bila tanya what are the components of initial velocity, maksudnya dia nak initial velocity tu kita selalu namakan dia sebagai apa? VO kan? Betul tak? V0 kan? Jadi kalau components of the initial velocity, maksudnya dia nak tahu apa V0x, apa V0y. Itu maksud dia. Maksudnya kena calculate. Yang guna equation distancing tu ke? Tak. V0x dengan V0y. V0x ialah V0 cos theta. V0y ialah V0 sin theta. Simple. Okay. Itu je yang dia nak untuk soalan tu. So kita calculate lah. So jawapan dia kat sini ialah situation dia ialah okay. Situation, student stands at the edge of a cliff and throws a stone horizontally. Nampak Dia baling batu itu ke sisi. Dia bukan jatuhkan, dia bukan baling ke bawah. Okay. Jadi pada masa ini kita kena faham yang angle dia tak ada. Dalam situation chapter nombor 7 ni, theta will be 0. Cuba semua orang kena jot down, theta akan jadi 0 dalam situation ni. Okay, sebab dia baling stone tu, dia baling batu tu ke sisi. Dia tak baling, tapi due to the
air resistant ke apa ke, jadi batu tu lama-lama dia akan jatuh. Bayangkan kalau tak ada air resistant, so batu tu akan straight lah pergi. Akan straight je pergi ke arah horizontal. Kalau kau contoh lah kan. Tapi disebabkan due to the gravity, due to the air resistance, dia akan jatuh. So dalam kes ini, kamu kena gunakan theta equals to 0. Walaupun nama dia projectile. Okay. Alright. So, teruskan. Okay, untuk soalan C, equation untuk X components, Vx equal to V0 X plus XT. Untuk components, Vy equal to V0 Y plus AYT. D, disuruh cari equation of for the position. Untuk equation yang X ni, X equal to X0 plus V0 XT plus half AXT squared. Kan disuruh guna coordinates tu kan. Kalau position dia kan kosong, position tu X ni. Velocity dia bagi 18. Velocity dia bagi 18. T dia bagi. Lepas tu untuk acceleration, kalau untuk x-axis dia tak ada acceleration. So untuk yang Y components, Y0 dia 50. Lepas tu velocity untuk Y-axis tak ada. Lepas tu untuk acceleration ni kita guna 9x. Dapat 4.90 square. Okey, Atira dekat situ. Okey, yang untuk soalan D, X equals to 18T. Kalau boleh yang kosong-kosong tu tak payah tulis lah. Tinggal je. Mana yang dikosong kan. So Y equals to 50 campur kosong tu tak adalah kan. Tambah dengan ingat. Ini projectile. Bila projectile, AY equals to negative 9.8. Jadi dekat jawapan kamu tu sepatutnya 50 tolak 4.9 T square. Tu jawapan dia. Tapi kalau direction dia ke bawah, negatif juga. Then it goes back to apa yang saya cakap tadi, ingat. Tak kisahlah dia tengah turun ke, dia tengah naik ke. Dia mesti nilai dia AY equals to negative G. Itu yang saya nak kamu fahamkan. Pegang betul-betul benda tu saya cakap. Walaupun dia situation dia tengah naik, tengah turun, dia mesti AY equals to negative G. Mesti nilai dia negative 9.8 kalau kita pakai AY. Okay, tak kisah dia tengah turun. Sebab awak kena faham macam ni. Situation dia ialah awak punya garisan nombor, kehidupan garisan nombor awak ialah macam ni. Kosong dekat Y contohnya kosong, 1, 2, 3 ke atas. 1, 2, 3 ke atas. Ke bawah ialah negatif 1, negatif 2 sampai negatif. Ini situation dia. Kalau kita pula kalau move ke kanan kita positif 1, 2, 3. Ke kiri kita negatif 1. Itu situation biasa. Jadi kalau kita berdasarkan garis nombor itu, jadi kita kena gunakan negatif 9.8. Sebab acceleration is always positive. Tapi bila dia melawan arah gravity akan selalu lawan dengan acceleration. Sebab gravity akan pergi ke bawah, acceleration positif ke atas. That's why dia A equals to negative G. Tak kisah dalam apa-apa keadaan pun. Sebab gravity ni is always pointing ke bawah. Walaupun awak baling, dia still pandang ke bawah. So that's why dikatakan acceleration equals to negative G. Okay. Sebab tu saya kata berpegang kepada kita punya situation dia, AY equals to negative 9.8, AX equals to 0. Itu syarat untuk projectile. Pergilah mana-mana keadaan pun, itu sahaja dia punya tu. Okay, jangan ubah. Okay, Atira? Untuk soalan E, saya guna equation T equal to square root 2y0 bahagi dengan acceleration untuk Y. Saya letak nilai dan dapat 3.2 second. Okay, ini equation apa awak pakai? Saya rasa saya guna equation ni lepas tu bawa pergi sana pergi sini. Okay, very good. Maksudnya dah faham lah tu kan. Cuma dekat AY tu still ada cuma kalau ikutkan ni AY tu akan jadi positif lah. Dia sebab apa panggil?
dia dah dibawa-bawa ke sebelah sana kan. Okey. Dia okey faham. Semua dekat situlah kena hati-hatilah okey. So dapat 3.2. Okey, teruskan. Okay, untuk cari speed dia, saya guna V equal to dalam square root Vx square plus Vy square. So saya buat masuk nilai dan dapat jawapan ni. Okey. Macam mana awak dapat 31.36 tu? Side calculation. Saya pun tak ingat. Tak ingat saya kira dekat mana. Itu side calculation tu. Bila side calculation tu, ada masa dia kita perlu tunjuk, ada masa dia tak perlu tunjuk. Tapi in this case kena tunjuk. Tapi tak apa, saya faham. Kan, tapi jawapan tu betul lah. Jawapan tu dah betul. Okay, dengan angle pun semua dah betul, tepat, tak ada masalah. Cuma apa-apa side calculation tu better buat juga di atas kertas. Jangan buat di tempat lain sampai kita orang tak tahu. Walaupun jawapan awak betul, tapi ini untuk memudahkan apa? Bila awak nak check nanti. Oh, okey. Lagi satu bila awak nak study balik. Oh, macam mana aku dapat 31.36 ni kan? Kalau awak tak tulis kat sini, memang awak dah tak ingat dah macam mana nak buat. Awak pun dah lupa kan? Kat mana awak sepatutnya. Bila kita tulis itu baru kita ingat. Oh, aku dapat daripada Vy. Vy ialah V naught Y minus GT ataupun V naught Y plus AYT. Baru dapat Vy. Kan? Macam tu. Jadi kita pun faham. Oh, betul lah. Dapat dia sebenarnya negatif kan? Negatif 31.36. Patutnya ada negatif lah dekat bukan tapi awak selamat tu sebab apa? Sebab Vy dia square. Jadi dia sebenarnya negatif 31.36. Negatif 31.36. So bila dia square macam-macam mana pun dia akan dapat positive value. Okay. Thank you Atira. Alright. Thank you. Okay. Very good. Very good. Okay. Cuma bahagian yang bila dia nak components tu kena nyatakan komponen dia. Jangan tinggal ya. Okay. Next. Teruskan. Saya sir. Ya. Okay. We have a few questions here. 18, 19 dan additional question. Okay. Kalau sempat. Boleh nampak kan sir? Nampak. Okay. Soalan ni dia minta kita cari height stream air tu apabila dia serang ada hit pada building. Jadi apa saya buat, yang pertama saya cari dulu initial velocity untuk X component, dapat 34.64 meter per second. Lepas saya dapat tu, saya cari pula time berdasarkan siapa ya? Faris Faris bila start tu tolong gunakan notation yang betul. Macam Vx tu bukan Vx sebenarnya, tu ialah V not X. Oh, okey. Kalau Vx tu maksud dia dah final. Tapi tak apa, saya faham sebab Vx memang equals to V not X kat mana-mana keadaan pun. Sebab dia projectile kan. Betul. Cuma bila diminta initial, kalau kamu kata kamu nak initial kan, dapat tak? Bila kamu dapat jawapan dia, kamu bawa 34.64 ni ke sebelah, nampak? Ke sebelah tu V not X. Kalau kamu confuse masa dalam exam nanti, mana aku nak cari V not X ni? Nampak? Dia jadi macam tu. Saya cerita ni based on experience. Maksudnya ada student dia confuse. Alamak, mana nak cari V not X ni? Padahal dia dah tahu Vx equals to V not X. Tapi bila datang pressure dalam exam, dalam test apa semua, dia jadi confuse. Itu yang saya takut. So kalau V not X, kena V not X. Okay? Okay. I know you understand. Tak ada masalah. Kawan-kawan lain pun nak faham juga. Okay. Silakan. Okay. Lepas saya cari time guna displacement X component sama dengan V not X times dengan T second. So kita akan dapat T 1.44 second. Okay, atau saya buat side calculation untuk apply formula ni, iaitu displacement Y sama dengan V not Y times T tambah 1/2 A T squared.
So saya cari ni V not Y untuk initial velocity of Y component dapat 20 meter per second. Okay. Saya apply, dah masukkan nilai semua. Saya akan dapat 28.8 minus 10.163 akan dapat 18.637 meter. Saya ambil satu decimal point sebab 28.8 ni yang paling kecil, akan dapat 18.6 meter. Iaitu tinggi air akan hit building. Oh, terus dapat jawapan Okay, very good. Cuma for my advice is juga Faris, Haikal, make sure kamu ada buat sedikit sketching, lakaran simple. Jangan pergi lukis ikut dia punya figure tu, susah nanti. Buat simple je, air akan pergi building. Jadi kamu nampak nanti, oh okey, ini dalam X, ini dalam Y. Kita nak cari time dekat sini. Kita akan faham. Projectile ni dia jadi tak susah bila kita dah faham yang sebenarnya isu utama dia ialah time. Time je. Once kita dah tahu time, kita boleh tahu dia punya X, dia punya Y, dia punya velocity dan sebagainya. Sebab itulah kena faham macam mana nak dapatkan time. Okay, very good. Okay, next. Saya sir. Okay, sure. Continue. Soalan nombor 19. Nampak ke? Oh, nampak. Yes. Okay, so soalan A, dia kata find the speed at which the ball was launched. So kita cari speed guna formula ni. Okay, so just masukkan the velocity V0 cos theta over time. So kat sini kan dia kata AX ni 0. So we just take the V0 X times T. Okay, so my answer is V0 equal to 18 plus 18.1 ms negative 1. Okay, so kamu gunakan maklumat X equals to V0 XT okay. Okay, alright. So for itu yang tu, kalau tengok dekat tu jalan kira tu, kalau saya suka part yang mana dalam banyak jalan kira tu, saya suka part AX equals to 0 yang kamu buat square tu. Itu yang saya suka because that is physics. Kalau orang tak faham projectile, dia akan kira je lah, dia kira je. Dia tak letak benda-benda ni. Benda-benda ni yang menunjukkan yang kita, okay, I know physics very well. When the projectile comes, AX equals to 0, AY equals to negative G. Simple. Okay, teruskan. Okay, so for B, dia suruh cari vertical distance. So how we need to use the formula V0 sin theta times T pada 1/2 GT kuasa 2. Okay, so V0 tadi kita dapat 18.1 sin 53 time 2.2 minus 1/2 G kita guna positif 9.8 times 2.2 square root. So the vertical distance I got 1.09 meter. Okay. Tu kenapa dia tolak 7 tu? Apa maksud dia tu? Kita calculate dapat 8 kan? 8.08. Kenapa jawapan dia 1.09? Sebab dekat sini dia kata vertical wall of the building is H equal to 7. So kita minus 7. Maksudnya vertical wall yang ni lah yang kalau kita nampak H tu kan. Okay, so ketinggian yang kita dapat pada masa tu 8.07 kan? Pada ketinggian tu. That's why kalau kita tengok masa yang dia ambil, the ball takes 2.2 seconds to reach a point vertically above the wall. Above the wall maknanya betul-betul di atas tu. Tak sampai lagi tapi betul-betul di atas tu. So bila kita calculate kita dapat 8.086. Melepasi lah kan, melepasi. So berapa banyak yang dia lepas? 1.09. Okay, teruskan. Okay.
So untuk C dia suruh cari horizontal distance. So we use formula V naught YT plus 1/2 AYT square. Lepas tu kat sini kan saya kan nak cari nilai T tu. Nilai T patutnya kat sini ada dua nilai. Okay, Itu apa nilai dia? 2.45 dengan 0. Dengan 0.4997. Okay. So kita nak pilih yang mana? Saya ambil 2.45 sebab kalau saya masukkan yang 0.4997 ni agak negatif untuk dia punya horizontal distance. Tak dapat jawapan lah senang cerita dia. Okay. So logik dia kat mana tu? Ambil yang 2.45 sebab distance tak ada negatif. Okay. Cuba tengok balik jalan kira kamu Jalan kira kamu setting dia ialah dekat 6. Okay, pada ketinggian 6. Okay, cuba point dekat saya, cuba pointkan kamu punya arrow, apa-apa arrow, boleh tak point dekat 6? Dia lagi. Okay, your cursor now go to the, pergi dekat situ. Okay, itu 6. Gerakkan. Pergi dekat orang yang nak orang yang duduk atas bumbung tu. Mana ni? Okay. Itu ialah ketinggian 6 meter. Kan? Ketinggian 6 meter. Okay. Pada masa yang sama, pada masa ni, cuba kamu jalankan cursor tu straight ke arah kiri. Straight ke kiri. Pada ketinggian 6 meter juga. Ni? Datang. Nampak? Dekat point itu ialah point di mana T equals to 0.49. Faham? Itu maksud dia. Dia ada dua kali nilai T pada flight ni. Maksudnya sebab kita setting dia pada ketinggian 6 meter. Maksudnya pada ketinggian 6 meter dia dah sampai 6. Lepas tu dia ada dua nilai T. Satu nilai T dekat situ, satu nilai T bila dah sampai. Maksudnya yang 0.49 tu yang dekat sini lah. Betul, dekat situ. So yang 2.45 tu dekat sini. Ya, sebab tu kita pakai 2.45. Sebab dia dah sampai. Ya. Lepas tu dia ada dua nilai T sebab kamu ambil horizontal distance tu Y tu ialah equals to 6. Maksud dia ketinggian Y ada dua kali nilai 6. Yang pertama dekat situ pada masa 0.49. Yang masa kedua pada masa 2.45. Itu maksud dia. So kawan-kawan kena dengar. Ini situation dia. Kalau jumpa 2T, tengok keadaan dia. Most probably because due to the situation. Situation dia sekarang nilai T tu dia dah naik ke 6 meter. Ada dua tempat 6 meter tu. Which is yang pertama tu dekat 0.49 second, yang kedua dekat 2.45 second. Jadi kita nak yang 2.45 seconds untuk tahu nilai X dia, jarak dia. Okay. So find the horizontal distance, senang je lah kalilah. Okay, lepas tu kali dengan time. Dapat 26 over 26.69. So the horizontal distance kita kena tolak dengan distance 24. So 26.69 minus 24 I got 2.7 meters. Okay. Kalau lari sikit tak apa ke sir? Tak apa, tak ada masalah. Itu biasa point tu. Okay. Nah, satu lagi saya nak tanya, kenapa equation kamu pada B dengan C berbeza? May I know why? Are you asking your friend here? Saya tak salahkan kamu kalau kamu tanya kawan. Saya tanya kenapa berbeza. Sebab kamu buat soalan yang sama. Tak mungkin kamu ada dua formula berbeza. Satu kamu pakai V naught YT plus untuk C half AYT square. Satu lagi untuk yang vertical distance tu V naught YT tolak half GT square. Alamak. Saya curious je, saya nak tanya. Kenapa? Adakah kamu baru jumpa equation ni ataupun kamu minta ada somebody ajar ataupun
Kamu refer to my notes ke apa ke? Sebab dia dekat dalam soalan apa sih? dia dalam soalan yang sama. Dah duduk sebelah-sebelah pula tu, kan? Tak mungkin kamu baru guna yang tadi tiba-tiba yang ni kamu guna AY. I don't know. Sebab dekat dalam buku dia tulis macam tu. Okey. Okey, tapi kalau kelas boleh tengok ini adalah satu cara kamu boleh tulis untuk dua-dua ni. Maksud dia, kalau seorang tu dia suka pakai negative G, ini cara dia. Bila tekan calculator kena exactly 18.1 sin 53 2.2 tolak 1/2 kali 9.8. G jadi 9.8 sebab nilai G memang 9.8 kali 2.2. Okey, cuba tengok yang sebelah C tu pula. Dia buat macam mana? Plus 1/2 kali dengan negatif 9.8 sebab dalam equation tu dia pakai A. Kalau dia pakai G, dia akan jadi macam equation B. Jadi ini adalah satu perbandingan menunjukkan as long as kita berpegang kepada acceleration A, Y equals to negative G, it cannot be wrong. Dia mesti dapat jawapan tu tepat. Betul. Yang salah dia macam ni. Tempat A, dia letak 9.8. Tempat G, tempat dia bila kali 1/2 dia pergi letak negatif 9.8. Itu salah. Dah negatif dah kat awal kan. Maknanya tolak 1/2 dalam kurungan dia tipuh lagi negatif. Sebab nilai G will always be 9.8, nilai A ialah negatif 9.8. Jadi kena tengok kamu pakai equation mana. That's why saya tanya Syuhada ni, di mana dia pakai, mana satu equation dia pakai. Okay. It's either B ataupun either C. Jadi tolong. That's why, sebab dua-dua tu berbeza tetapi menghasilkan jawapan yang betul. Okay, so kena tengok Okay, very nice, very good Syuhada, thank you. Thank you sir. Okay, last question. Tak apa. It's good. Okay, next. Yes sir. Okay, sure. Habiskan. Last question kalau sempat. InsyaAllah. Untuk soalan additional question tu, soalan satu, dia bagi kita ada speed dia 55 meter per second. Lepas tu saya A dia is equal to 0 sebab dia cakap constant speed. Soalan A dia minta find the height from which the capsule had dropped. First thing saya cari Vy dia berapa. Saya guna formula V0 plus AT. V0 dia is 0 plus dengan acceleration dia negative 9.8 sebab dia downward so dia negative gravity. Darab dengan T dia 12.0, so dapat Vy dia 117.6 meter per second. Lepas tu saya masukkan je dalam formula sebab dia nak height, so saya masukkan je dalam formula delta Y is equal to Y0 plus dengan V0 YT plus 1/2 AY T square. So masukkan saya dapat 705.6 meter. Cuma bila kamu explain tadi, bila kamu explain AY tu ialah negatif 9.8 sebab dia drop, itu bukan sebab dia drop, tapi sebab dia melayang di udara. Itu sebab dia. Sebab objek tu duduk di udara, objek tu duduk di atas. Bukan sebab dia, saya tak nak kamu faham yang dia jadi nanti kalau orang baling ke atas kamu ingat dia AY tu 9.8. Salah. Sebab AY tu mesti negatif 9.8. Saya dah cuba beritahu tadi AY will always be negative 9.8. AY ialah negative 9.8 value dia bila letak. Jadi bukan disebabkan oleh sebab dia drop. Sebab ada kes juga macam benda kita baling ke atas, ni projectile baling ke atas,
Adakah itu AY dia 9.8? Tak. AY dia tetap negatif 9.8. Dia bukannya disebabkan oleh dia tengah baling ke atas atau jatuh ke bawah ke tak. Alright. So kena faham ya. Kena faham betul-betul benda tu. Okay, next. Okay, untuk B1, dia minta horizontal component of its velocity. So, soalan ni direct je sebab kalau kita tengok Vx is equal to 55.0 meter per second. Untuk soalan 2, vertical component of its velocity, saya guna formula Vy is equal to Vo plus At. So masukkan je nilai, dapat Vy is equal to 117.6 meter per second. Okay, for the third question. Semoga kamu teruskan, saya nak mention ya. Okay, macam mana Vx tu boleh dapat 55 meter per second? Saya sketch. Okay. So first, sebelum terangkan soalan ni, ini adalah soalan drop. Soalan drop, kalau kita tengok, drop daripada objek yang flying horizontally. Bila flying horizontally, sama case macam soalan tadi. Stone is thrown horizontally. Maksud dia theta akan jadi 0. Tak ada angle. So bila theta jadi 0, 55 itu dapat daripada mana? Daripada V0 X. Kan? V0 X. Maksudnya V0 55 cos kosong. Cos kosong. 55 cos kosong. 55 cos kosong. Cos kosong sama dengan 1. So 55 kali 1 baru dapat 55. Itu cara dia. That's why baru faham. Okay, teruskan. For the third question, final speed and direction of the capsule relative to the positive x-axis. Sekarang ni kita dah ada nilai Vx dengan Vy. So, saya cari resultant here. So, masukkan dia macam hypotenuse. Lepas tu dapat 128.9 meter per second untuk dia punya speed, final speed. Okay. Lepas tu kita nak tahu dia punya theta. Saya guna tangent tan theta 117.6 over 55.0. Lepas tu dapat 64.9 negatif kan? degree. Negatif. Negative value. Negatif tu jangan tinggal sebab 117.6 tu jawapan kamu yang dekat part B untuk VY sepatutnya nilai dia negatif. Negatif 117. Awak perasan tak VY awak tu yang dekat part B sepatutnya kena ada negatif sebab negatif 9.8 kali 12. Tapi awak tak letak negatif. Faham? Faham. So dekat situ sepatutnya kena letak negatif. Dan baru dalam equation R equals to square root kena letak negatif. Kena letak negatif tu. Sebab itulah nanti tangent theta awak tu. Tengok tiba-tiba tangent theta awak ada negatif pula. Sedangkan dari mana datang tangent theta dapat negatif kan? Sebab sepatutnya negatif 117 divide 55 baru boleh dapat negatif 64.9 degree. Okay? Okay, so part C tu apa? Part C tu saya tak faham sangat soalan dia. How would you answer to part B3? Change if the constant speed of the plane is increased. Macam mana jawapan dia? So since the constant speed is the horizontal direction, increasing speed will increase the horizontal speed, but the vertical speed Vy will remain constant. So jawapan dia lah macam tu lah. Kalau how would you answer to part B3 change if the constant speed of the plane is increased? So V dia tu akan increase. Okay, so apa akan jadi pada jawapan B3? So definitely B3 akan increase juga sebab dia melibatkan equation V equals to V square X, Vx square plus Vy square. Okay, so theta pun akan increase lah of course. Right. So itu. Okay, thank you Syafiqah. Okay, so that's it untuk tutorial 2.
finish off tutorial 2, you boleh start dengan tutorial 3 Kita dah habis discuss pasal ni. Okay, boleh mula tutorial 3. Lepas tutorial 3 ni rasanya dia dah accordingly lah. Kita kena kejar sikit. Next week mungkin tutorial 3 and so on. Okay, so I think I'll stop here. InsyaAllah kita akan continue balik next week and same time, same link. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.